Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat 13 sehingga 15 surah An-Najm pada juzuk 27. Mafhumnya, dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat akan rupa paras Jibril yang asli, yakni dengan 600 sayapnya. Nabi telah melihatnya di suatu waktu yang lain, iaitulah di sisi sebuah tempat namanya Sidratil Muntaha, dan disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah syurga yang bernama Al-Ma'wa. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis yang saya hormati, Datuk Zainal selaku penasihat Masjid Mutmainnah, yang saya hormati pengurusi beserta seluruh
ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatidzah, muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Lafaz kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Selalunya saya akan terus daripada traffic light depan terus ke Masjid Jami'ul Ma'mur. Kuliah bulanan Isnin minggu yang keempat. Hari ini bagi signal kona kiri. Tengok ada taman burung. Tak pernah pergi tapi anak cucu pernah sampai. Dan terus ke sini, alhamdulillah. Yang kalau saya tak bercakap tentang Isra' dan Mi'raj pun, saya yakin 100% tuan-tuan muslimat sudah faham, tahu benar dah cerita Isra' dan Mi'raj. Tapi mari juga, walaupun terpaksa malam ni saya korbankan kuliah bulanan saya di Masjid Tanjung Dawai, masjid tepi laut tu. Malam ni kuliah bulanan di situ. Beritahu kata minta maaf, tak dapat hadir nak pergi kulim. Hak sambut telefon tu nama Pak Tam. Dia jawab tu macam sedih. Pak Tam Syahidan jawab macam sedih. Tu Ustaz tak mai nak pergi kulim. Boleh no. Gutulah. Terpaksa kidnap kuliah-kuliah dan raikanlah tempat lain sekejap. Begitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pertama saya ingin mengajak muslimin dan muslimat berfikir di atas suatu fakta yang amat benar, bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini mengajar kita supaya berada di atas satu prinsip, iaitulah wahyu wajib membimbing akal. Itu asas kekuatannya. Akal manusia mesti dibimbing oleh wahyu. Akal manusia tidak boleh melampaui batas, langgar wahyu, tidak boleh. Mestilah akal berada di belakang wahyu. Dan Isra' dan Mi'raj adalah contoh bagaimana akal mesti dipandu oleh wahyu. Kerana perjalanan yang begitu jauh tak dapat dijangkau oleh akal, tak dapat dikira dengan ilmu matematik. Betapa lajunya perjalanan itu. Dalam keadaan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, untuk Abu Jahal ambil masa 40 hari.
Min Makkah ila Palestin, 40 hari. Iman takwa kata kena terima, walaupun Allah sebut lailan, secebis malam sahaja. 40 hari Makkah ilal Palestin. Berhenti di situ ke? Tidak. Saya baca tadi 13 sehingga 15 surah 53 juzuk 27, Suratun Najmi, surah bintang. Bagaimana Allah beritahu Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berada di suatu tempat namanya Sidratil Muntaha. Pitanyalah siapa pun, pitanyalah orang yang tak semayang 30 tahun, masjid dia tak pernah sampai. Cuba tanya dia, tanya dia, abang, Sidratil Muntaha ni dekat mana bang? Sambil dia balik rokok, dia isap rokok. Sambil dia balik rokok dia tak cakap banyak dah. Dia tarik 2-3 pam tu, jari dia tunjuk atas. Mesti dia tunjuk atas. Tarik-tarik tu, kata tanya apa? Sidratil Muntaha. Dia tak semayang 30 tahun, dia tunjuk jari ke atas. Tak ada lagi tuan-tuan muslimat jumpa, tanya Sidratil Muntaha, dia kata hang jalan terus, lepas taman burung tu hampir depan lagi 2 kilo, ambil kanan. Hang jumpalah Sidratil Muntaha betul-betul tepi kedai gerai Chow Kway Teow, dia kata. Tuan telefon IPD Kulim, suruh inspektor bertugas IO pergi tangkap dia, pergi hantar dia Tanjung Rambutan. Nak jauh lagi Tampui, lagi banyak tol, lagi banyak minyak. Confirm orang gila. Tak ada siapa tak tunjuk jari, semua tunjuk atas. Melintasi 7 petala langit. Sebelum daripada Arash ialah Sidratil Muntaha. Akal 40 hari Makkah ke Palestin, 40 hari baru sampai. Isra 1 malam, Isra dan Mi'raj lailan, a portion of the night, secebis daripada malam. Kata almarhum Syekh Mutawali Sya'rawi, dia tak lama, boleh jadi 10 minit, boleh jadi 5 minit, atau mungkin lebih laju daripada itu. Sebab disebut dengan lailan, bukan lailah. Belajar bahasa Arab. Lailah lain, lailan lain. Lailah kalau ayat qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bila Allah cerita malam qadar, 10 malam akhir Ramadan, malam-malam ganjil, Allah Ta'ala sebut dengan Lailah, Lailatul Qadri, ada ta marbutah. Tapi Isra Allah sebut lailan. Beza tak? Beza. Di sudut bahasa Arab beza. Lailan secebis malam. Lailah bermula maghrib sampai subuh besok, itulah lailah. Maknanya Lailatul Qadar dia mula bila? Maghrib. Ngerti elok. Lailatul Qadar dia mula maghrib, dia habis fajar besok subuh. Itulah lamanya Lailatul Qadar. Tapi Isra lailan, mungkin 10 minit, mungkin 5 minit. Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama. Akal mesti
dipandu oleh wahyu. Jangan dok fikir-fikir lagu mana, dia tak ada lagu. Dia kena terima terus. Jangan dok main akal. Dok sah. Oh, nak tengok current elektrik yang menyala. Saya belajar engineering, habis SPM terbang pergi negara barat. Alhamdulillah, belajar engineering. Saya belajar current sampai habis ngaji. Sampai hari ni saya tak tahu rupa mana current. Botak kepala ke, kaki dua ke, isap rokok ke, saya tak tahu. Yang saya tahu, switch on, kalau menyala lampu dah ada current. Ada gatai nak pergi tengok, nak pergi kerobek wayar. Tak puas hati, kata murung pensyarah ni, kata nak pergi tengok sat lagu mana. Hampir kerobek wayar tu, nak tengok current tu lagu mana rupa. Boleh. Syarat dia satu, sediakan kapan secukup rasa. Pergi korek. Lepas tu nak syok lagi, basahkan tangan sikit. Memang sebab air conductor, a good conductor, pengalir yang baik ialah air. Hampir pegang, basah lagi awal qalu. Ada orang di sini pergi tengok, tak ada dia pasal switch on, ada tak ada pergi tukar bot. Jangan duk pening kepala. Pergi beli Kalimantan berapa watt, tengoklah situ. Tak ada nak pening-pening nak fikir lagu mana. Itu dunia punya cerita. Bagaimana Isra' dan Mi'raj yang ada dalil di dalam Al-Quran. Awak nak fikir-fikir apa? Terima sudah. Hang hebat profesor mana sekalipun, otak akal mesti berada di belakang wahyu, kerana wahyulah segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak ringkas ya, simple ya. Tuan-tuan muslim, perjalanan Isra' dan Mi'raj adalah perjalanan yang Nabi dia lalu fasa tu. Isra' Mi'raj, bumi ke bumi, masjid ke masjid, bumi ke bumi. Mi'raj daripada bumi ke Sidratil Muntaha, alam malakut. Hak yang Nabi lalu ni, perjalanan yang Nabi tempuh ini adalah perjalanan sebenarnya, adalah perjalanan kita umat Nabi Muhammad. Yang Nabi tengok malam tu, itulah kita semua. Yang Nabi tengok, yang Jibril tolong terjemah apa yang Nabi tengok, itulah saya, itulah tuan-tuan muslimat. Yang Nabi lihat, itulah kelaku umat dia, itulah perangai umat dia. Persoalannya sekarang, tuan-tuan muslimat, nak duduk di orang bahagian mana? Nak letak diri pada peristiwa yang Nabi tengok tu belah mana? Itu saja cerita dia sekarang. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas burak, daripada kalimah barqun. Barqun apa? Kilat. Kenderaan tu dinamakan burak. Gelar dia tu burak, bukan nama dia tu nama istimewa, nama khas macam kita lah. Nama kita dak. Burak dari kalimah barqun. Barqun makna kilat, menggambarkan laju dia. Bukalah Al-Bukhari, bukalah Sahih Muslim, dia macam kaldai. Nabi kata kecil sedikit daripada kaldai, itu aja, tapi dia laju. Sebab tu dipanggil burak dari kalimah barqun. Kilat. Kilat laju tak? Awak tak laju, try tengok. Mendiri tengah padang tengok. Sekali lagi syarat dia, bawa kapan secukup rasa.
Anak tengok dia tembak, hang baru ya qalu lah. Laju. Tambah pula Jibril. Jibril ada 600 sayap. Jibril itu cahaya. Bila kata cahaya, cahaya laju. Kita belajar engineering kejuruteraan, kena ambil kira kelajuan cahaya. Kena ambil, kita mesti ambil kelajuan cahaya dalam beberapa formula untuk kita mencipta. Contoh, kalau kita nak cipta antena aerial kan, ada aerial yang panjang, ikutlah dia punya spektrum frekuensi dia. Ada yang VHS, ada yang HF, ada yang very high frequency. Ikutlah dia punya range. So kita kena design, mesti ambil kira speed of light, kelajuan cahaya. Dan cahaya bergerak pada 300,000 kilometer sesaat. Laju. 300,000 kilometer sesaat. 1 detik 300,000 kilometer cahaya travel. Punya laju. Bayangkan Jibril, dia cahaya. Bayangkan Burak punya laju. Maka apakah tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita sembang dengan non-muslim, nanti 27 Rejab cuti, nanti non-muslim jiran kita tanya, Haji, ini apa cuti meklat? Entah nak jawab apa? Tuan muslimat nak jawab apa? Mereka eager nak tahu. 27 Rejab cuti. Dia tanya, Haji, ni meklat apa meklat? Kita pun ambil duduk balik rokok, belum lepas breakfast, belum mata kelupak biji mata, nak jawab tak reti. Dia tanya, Haji, ini apa cuti meklat? Itu ahli layar tahulah. Boleh main melecun punya, tahun ni boleh main melecun lah kan? Itu ahli layar tahulah Haji, boleh tembak-tembak melecun punya. Ini meklat apa? Kita pun kata itu meklat apa? Itu subhanallazi. Apa lazi? Mampu dia nak faham. Tuan nak jawab apa? Tuan nak baca subhanallazi asra bi 'abdihi, pengsan dia. Tuan kena bijak, guna akal. Ini kita punya Nabi, itu Tuhan Allah kasih jalan sama dia, banyak laju. Dia naik itu binatang, itu bukan kaldai biasa, itu burak, laju punya. Oh ya ke? Itu angel, itu Jibril, dia duduk sekali. Jibril ada sayap 600, dia terbang banyak laju. Oh ya ke? Lu mau pergi ya? Oh tak mau dia kata. Tuan-tuan muslimin muslimat, akal boleh terima tak? Boleh. Sebab kelajuan cahaya, apatah lagi wahyu. Allahu Akbar. Tu Nabi tengok tu sepanjang tu. Itulah perangai saya, perangai tuan-tuan, perangai manusia semua. Ringkas, apa dia? Pertama, Nabi melihat seorang perempuan yang cantik, berhias tubuhnya dengan emas penuh. Tu tengok Nabi tengok dia cantik perempuan ni, perhiasan tubuh dia kemas. Jibril kata, wahai Muhammad, inilah dunia. Inilah dunia, wahai Muhammad. Dunia dan segala isi. Tuan-tuan muslimin muslimat, dunia seumpama wanita dengan barang kemas perhiasannya, menarik, cantik. Perempuan kan pakai barang kemas, cantik. Cuma jangan riak sudah. Jangan jadi mami jarum lah sampai ke siku. Nak buat apa? Takat nak berhias tu Islam bagi, tak ada hal jantan tak boleh.
cantik, perhiasan tu ada. Kata Jibril, inilah dunia. Tuan-tuan muslimin muslimat, teringat saya ucapan Al-Imam Syafi'i. Dua rangkap ucapan Imam Syafi'i penuh dengan pengajaran. Apabila Al-Imam Syafi'i sembang tentang dunia dan segala isinya, dunia yang menarik kita, Imam Syafi'i kata, wa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun nujtuz biha. Allahu Akbar. Kata Imam Syafi'i, wa ma hiya, tak adalah kehidupan, tak adalah dunia ini, illa, melainkan, jifatun mustahilatun, melainkan dunia ini adalah bangkai yang tidak berharga. Alaiha kilabun, di atas dunia itu adanya kilabun, adanya anjing-anjing, hammuhuduj tazbiha, adanya anjing-anjing yang cukup bernafsu untuk menguasai dan mengambil dunia. Muslimin muslimat, apakah Islam mengajar kita lempar dunia jauh-jauh, jangan ambil dunia? Tidak. Kita beranak, lahir aja, dunia dah ada. Bukan kita buat dunia, kita beranak aja, dunia dah ada, Allah buat dah. Ndak tak ndak, kita kena bermuamalah, kita kena bermain dengan dunia, bukan buang dunia. Dalam suatu doa hadis yang sahih, antara doa Nabi aja, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Allah, Nabi aja, Nabi kata minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aslih li dunyaya, bagilah elok dunia aku. Kalau aku bekerja, bagilah elok pekerjaan aku. Apa saja jawatan aku, bagi elok ya Allah, bagi elok dunia aku. Kalau aku berniaga, bagi elok perniagaan aku. Kerana di dunia itulah fiha ma'ashi, aku mencari kehidupan, aku cari makan, aku hidup aish di dunia itu. Tengok Nabi aja. Ada Nabi suruh lempar dunia? Tak. Nabi suruh doa lagi, minta dengan Allah bagi elok dunia kita. Bidang yang kita ceburi, bagi elok, bagi cantik. Nabi suruh doa. Maknanya dunia jangan dibuang. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Satu hadis yang lain, barang siapa yang inginkan dunia, ndakkan dunia, fa'alaihi bi'ilmi, atas dia ilmu. Nak kuasai dunia, mesti ada ilmu. Nak bekerja, mesti ada ilmu. Awak berniaga, mesti ada ilmu berniaga. Kan? Ilmu berniaga sampai peringkat sarjana. Bukan kata sarjana muda, sampai peringkat sarjana, MBA, Masters in Business Admin. Bukan kata BBA, Bachelor. Bukan kata sarjana muda,
pentadbiran perniagaan, tapi sudah sampai peringkat MBA, Masters, ijazah sarjana dalam urusan pentadbiran perniagaan. Sampai tahap tu meniaga. Meniaga ni duk mana? Dunia. Akhirat mana ada meniaga? Siapa suruh buang dunia? Tetapi Imam Syafi'i bagi ingat, jangan kamu jadi, kata Imam Syafi'i, kilabun, anjing-anjing yang penuh dengan nafsu untuk mengambil dunia, menguasai dunia. Dengan maksud Al-Imam Syafi'i, kita ambil dunia, akhirnya kita hancur. Berniaga umpama contoh, dapat untung, bakhil nak infak harta. Itu anjing lah tu. Maaf sebut. Itu anjing-anjing bernafsu lah, kata Imam Syafi'i, yang menguasai dunia, dapat harta, jangan kata zakat. Koklah zakat perniagaan, zakat simpanan ke zakat harta ni, koklah nak keluar zakat. Tak. Sedekah lagi jauh. Duit banyak tak? Duit. Awak jadi anjing-anjing, kata Imam Syafi'i. Ada kuasa terajang Islam, tak peduli dengan Islam, fikir kemajuan duniawi sehingga Islam terpelanting jauh. Bukan Islam larang, ambillah kuasa, jawatan dan sebagainya, tetapi Islam mendidik kita. Dunia tidak lama. Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirati hiya darul qarar. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Surah Ghafir. Ayat berapa? Ayat 30 lebih. 35, 36, 37 daripada surah Ghafir, daripada surah Hamim Al-Mu'min atau surah Ghafir. Allah beritahu, innama, sesungguhnya, hayatud dunya, kehidupan di dunia ni, mata'. Ma makna mata'? Kesenangan. Baik itu datang istilah mut'ah, sagu hati, perceraian. Mut'ah, mata', diberi sagu hati perceraian kepada seorang perempuan yang diceraikan suaminya, dinamakan mut'ah. Daripada kalimah mata'. Mata' makna kesenangan, iaitu nak bagi senanglah hati dia sikit, begitu. Kan untuk lelaki dia cerai dia at least dia ada dah sikit duit yang hakim akan menentukan berapa bayaran mut'ah. Nak ambil kalimah mata'. Mata' ni kesenangan, tapi kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. 39. Saya ada reference saya. Tukang cek ayat. 39 surah Ghafir, surah Hamim Al-Mu'min. Bagaimana Allah sebut kehidupan di dunia kesenangan saja. Yang kekal, darul qarar, ialah negeri akhirat. So kenapa kita nak jadi anjing-anjing yang bernafsu? Kata Imam Syafi'i, sampai berniaga tak semayang, kan? Niaga pasar malam, niaga pasar nat mana ke, maghrib ke apa ke, awak tak boleh berhenti sekejap, pergi semayang, pergi tinggalkan sekejap. Atau takutlah semayang je lah tepi kuali tu, bentang sejadah elok-elok. Apa susahnya? Kan Nabi sebut dalam hadis, di antara keistimewaan yang aku dapat dan umat aku dapat, Nabi kata, ialah Allah menjadikan bumi suci untuk umat aku. Nabi apa?
Mana-mana pun boleh semayang. Maaf, Allah menjadikan bumi untuk umatku sebagai masjid. Bukan suci, sebagai masjid. Nabi sebut, Allah buat bumi untuk umat aku sebagai masjid. Makna semayang lah mana-mana. Bentang sejadah semayang. Awak niaga, awak nak tinggal semayang, tak boleh, berdosa. Punya nak laku cak kuih tiaw habis pukul 8, maghrib tak semayang, akhirnya cak kuih tiaw masuk syurga, tukang goreng pergi neraka. Mampu dengan cari pasal hidup macam tu. Berapa sen sangat untung kau, maaf sebut, kau nak jawab dengan Allah sebab tak semayang. Wal'iyazabillah. Jangan. Fashion punya pasal, karan rambut sampai terbeliak biji mata tu imam menengok. Bukan tu imam sini, England Utara. Fashion punya pasal, ikut trend kan sekarang trend. Wish, tutup aurat, tudung mau lilit-lilit, tak mata apa style kita pun tak tahu. Berbunga-bunga kiri kanan. Yang ni nampak ni, maaf sebut, yang ni terdedah nampak. Oh lilit-lilit, apa kejadah pakai lagu tu. Kan Nabi tengok perempuan-perempuan yang digantung, maaf sebut, perempuan yang digantung melalui buah dadanya, kata Rasulullah, dibakar daripada bawah, kerana di dunia itulah perangai dia dedah aurat. Nak maju punya pasal, nak hebat konon di dunia. Maklumlah CEO, laki dia kerani ya. Ada bini lagu tu, ada. KL berlambak, bini CEO, laki kerani ya. Sampai CEO dia tu kat rumah pun dia CEO, mampu. Dia jerakah untuk laki dia, tidak bagi duit beli rokok. Tok laki yang ikut bi. Keluar rumah tak tutup aurat, tok laki diam macam. Atau kalau dia belum kahwin, dia duduk dengan mak ayah dia. Dia keluar rumah pergi kerja dedah aurat, mak ayah tak boleh kata apa. Biar api mak hang oi, kata ayah dia. Dia bagi kat aku hantar dah 300 bulan rokok lepas tu. Mak hang dia bagi berapa? Aku dia bagi 350 habuan karan rambut. Mak pun karan rambut tak? Jadi apa hidup lagu ni? Lama mana nak hidup abang mai? 60, 70, 80. Lama mana nak hidup? Nak fikir akhirat yang tak ada titik. Dunia fana, akhirat baqa. Fana makna dia ada masa hancur, fana makna binasa, lawan bagi baqa. Kita fana lah, alam ni fana sampai masa binasa. Masuk akalkah tempat yang kita akan binasa, tempat yang tidak kekal, kita bersungguh-sungguh pulun sampai langgar perintah Allah, kemudian nak hidup susah di negeri yang kekal abadi, yang tak ada titik? Fikir elok. Dunia memang menggiurkan. Allah, dunia ni memang menarik hati. Cuma Nabi letak panduan dia. Ad-dunya jannatul kafirin wasijinil mu'minin. Rawahu Muslim, jilid 4 Sahih Muslim, an Abi Hurairah. Nabi kata dunia, ad-dunya jannatul kafirin. Dunia, tengok Nabi kata dua rangkap Nabi kata dunia jannatul kafirin. Bagi orang kafir jannah, bagi orang kafir dunia ni syurga dia. Orang kafir Acong, Ramalingam, Sami, kafir aja, dunia ni syurga dia. Apa dia syurga? Ma tashtahi anfusukum,
Itulah sifat syurga. Syurga apa? Ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu nak dapat, itu syurga. Tak ada larangan. Dalam syurga tak ada larangan. Apa nak dapat. Nabi kata orang kafir, dunia ni syurga dia. Dia nak minum arak, dia nak berjudi, dia nak makan babi, dia nak curi duit orang, dia nak merompak, dia nak buat apa pun dia buat. Sebab dunia syurga dia, syurga bagi dia. Tapi kita orang beriman, Nabi kata dunia ini sijinil mukminin. Sijin, ma makna sijin? Sijin makna penjara. Sijin cakap Arab, Melayu kata penjara. Jin, sijin, penjara. Nabi ajar kamu orang beriman mesti jadikan hidup kamu di dunia macam kamu seorang banduan. Apa sifat banduan? Terikat dengan undang-undang. Itulah banduan. Dia tak boleh bebas. Mana boleh bebas? Saya pernah ceramah di penjara Al-Usta. Pernah ceramah dengan banduan di penjara Al-Usta, di penjara Sungai Petani, di penjara Pulau Pinang. Tak dan ceramah di penjara Pudu, depa Katuk Awai penjara Pudu, tak dan. 3 penjara ni pernah ceramah depan banduan. Penuh depan banduan. Dahi hitam, Allah sedih. Pangkat Tok Wan kita. Belah kiri kanan saya wader dengan machine gun. Saya kata aku ceramah hari tu macam Presiden Amerika. Kiri kanan tu dia pegang machine gun. Tu satgi takut mereka main kacau ke apa ke. Kesian, saya tengok sedih. Pangkat ayah tanya waktu makan tu sembang dengan warder, apa majoriti salah mereka tuan? Kata banyak yang sumbang mahram, haruan makan anak. Itu banyak. Sedih tu. Rembat anak tiri, rembat anak pun ada. Sedih. Allah tak tahulah kopi apa mereka makan, kita pun tak tahu. Sedih kita. Ada lelaki rompak apa semua ada lah. Banduan ni, waktu saya dah habis makan tu, dia bawa dah melawat sikit. Saya tengoklah ada satu papan putih besar. Dia tulis lah menu nak makan apa. Breakfast, lunch, dinner, apa nak makan, semua siap, tulis. Tak ada kata banduan penjara Al-Usta, tepi tu McDonald. Kotlah banduan kata, bang tolong beli McDonald 3, tak ada dia pasal. Hang banduan ambil makan nak tu undang. Saya tengok sukan dia, apa yang dia boleh main. Saya tengok bola sepak. Ada 2 game yang saya tengok tak ada. Tak ada dalam senarai yang mereka nak bersukan petang-petang. Pertama, hoki. Kedua, sepak takraw. Saya tanya, tuan, kenapa tak ada hoki? Dia gelak. Kata, ustaz nak mampu. Mereka ambil kayu hoki, mereka katuk kita seorang sikit. Saya kata, ya tak ya juga no. Mereka pakat 2-2 tim mampu. Ni dia kayu hoki sampai. Tak ada lah game hoki. Saya kata takraw dulu ada ustaz, tapi bila ada percubaan bunuh diri, kan bola raga tu dia runcing-runcing sikit, so ada percubaan nak cucuk nadi ni, itu yang start tu tak bagi dah main takraw. Oh ada rupanya, tapi ada percubaan bunuh diri. Ada undang nak tidur pukul berapa, bilik masing-masing. Sebab kamu banduan. Berapa lama kena? 50 tahun. 50 tahun mungkin lama sangat. Katalah 20 tahun. Kalau seumur hidup, tengoklah umur dia. Kalau kena seumur hidup, dia kena tu waktu umur berapa? 35. Seumur hidup 35 tahun lah. Kira umur dia 70 baru keluar. Kecuali diampunkan oleh sultan-sultan. Dia ada masa dia, mereka akan mesyuarat tengok yang mana dah lama akan dibebaskan. Pengampunan diraja lah. Itu cerita lain. Ada yang 5 tahun, ada yang curi aiskrim ya, kena 6 bulan. Tapi curi duit negara, gelak ya.
Bukan di Malaysia lah, di Madagaskar Utara. Curi aiskrim no problem, kena 6 bulan. Curi sikat 6 bulan. Curi shampoo setahun. Curi duit rakyat, gelak. Sampai hang selewing kapai tak siap lah, macam-macam. Sampai naik bosan kita. Bilalah nak dihadapkan muka-muka perasuah. Wal'iyadzabillah. Muslimin dan muslimat sekalian, kita ni orang beriman, hidup di dunia Nabi ajar kamu macam banduan. Belagak macam banduan. Sampai saya tengok baju mereka pakai, ada nombor. Nombor tu saya tak boleh habaq, takut kutu tikam. Mulut ustaz manis, dia kata. Mulut ustaz masin. Memang masin, makum terdarah garam. Kan? Dia ada nombor depan 25 apa tak boleh nak bahaya. Dan senyap dia hafal, dia tikam. Kan? 2 lah tak ada dah. Kedah judi tak ada kan, cari pasal. Dia pergi tikam kat Pening. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ada nombor. Walaupun hang ustaz ke apa kena tangkap, na'udzubillah, hang nak pakai jubah dalam sel lah. Hang nak pakai jubah dalam penjara, tak ada, hang pakailah baju tu. Allah, ini Nabi aja. Tapi dunia syurga bagi dia. Kita dunia macam banduan, macam duduk dalam penjara. Ada undang-undang, ada peraturan. Awak nak pakai baju, nak tutup baju, nak pakai baju, tutup aurat dia dulu. Awak nak makan halalan tayyibah. Awak nak bersukan, bersukanlah, jangan langgar semayang, tutup aurat, main bola dan sebagainya. Benda di Islam aja, bukan pi lempar dunia. Ambillah dunia. Nabi tengok wanita yang berhias, cantik perhiasan dia, menggiurkan, menarik perhatian, itulah dunia. Silap langkah kita, punah. Itu yang Allah sebut di penutup ayat 200 Al-Baqarah. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan ada di antara manusia yang berdoa kepada aku, ya Allah, atina fid dunya, kurniakanlah kepada kami dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada untuknya habuan di akhirat. Tengok, ingat ayat tu, ayat 200 Al-Baqarah. Ada manusia minta dunia aja. Dia ingat hebat sangat dah dunia ni. Waktu itulah dia berjudi, dia riba, dia rasuah, dia langgar semua ketetapan Allah. Ada tak orang macam tu, tuan-tuan? Ada. Dia nak ikut trend peredaran zaman. Orang kereta besar, dia pun nak kereta besar. Orang handphone mahal-mahal, dia pun nak handphone mahal-mahal. Lepas tu curi duit orang. Nak dunia punya pasal. Allah kata aku bagi dia dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhirat dia tak ada habuan. Yang tu kita tak. Muslimin muslimat, yang tukah kita mau? Allah bagi kita dunia, lepas tu akhirat melopong. Yang tu. Wal'iyadzabillah. Tentu kita kata tak nak macam tu. Nah, bila tak nak, ikut peraturan. Kita seperti banduan, kata Nabi. Ada undang-undang bila duduk di dunia. Dan dunia, dia seperti orang yang bermusafir. Kita sedang musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hadis sahih. Nabi kata, kamu di dunia ni macam orang yang musafir. Ni hidup dunia macam kita sedang bermusafir. Bila kata musafir, apa sifat orang musafir? Saya musafir daripada rumah saya, Bandar Laguna Merbuk, sampailah sini ke Kulim. Sejam 3 minit, sejam 5 minit.
Bila kata musafir, tentu ada sifat. Apa dia? Pertama, musafir mesti ada duration of time, mesti ada masa dia. Bila kita musafir, mesti ada masa. Kita pun tak kata nak pergi Kuala Terengganu, tengok Sungai Petani, Kuala Terengganu dekat 7 jam lebih. Itulah masa kita bermusafir. Bila kata musafir, mesti ada tujuan. Start kereta, jiran tanya, "Ustaz, pergi mana?" Tak tahu, pusing tengok habis minyak isi, pusing pula. Gila. Tu gila. Nak pergi mana ni? Start kereta menilau, tak tahu, habis minyak isi, pusing. Apa benda ni? Nak pergi mana? Musafir mesti ada tujuan. 2, 3, musafir mesti ada bekal. Ini sifat musafir. Pertama, duration of time, mesti ada masa bermusafir. Apa tu? Umur kita. Itulah Imam Ghazali ajar dalam satu doa, wa minal umri as'adahu. Tu antara doa Imam Ghazali ajar. Imam Ghazali ajar doa antaranya, wa minal umri, ya Allah, daripada umurku ini, as'adahu, jadikanlah umurku ini penuh kebahagiaan. Umurku berharga, umurku tidak sia-sia. Maka musafir ada masa, itulah umur. Berapa lama? 60, 70, 80, 90. Ada yang 98, tak larat dah, laih dah, merapu dah cakap. Ada yang dekat 100. Pengsan tuan-tuan. Kita umur taran ni pun rasa letih dah. Makan pun tak berapa nak selera kan kita. Tengah hari tengok, tengah hari pegang pinggan tu, sa'i sofa marwah, tengok lauk. Tengok lauk apa nak makan, pegang, cedok-cedok gulai letak pula. Jalan lagi pergi depan, dah selera dah. Ngambil letak pinggan, balik rokok. Tu yang paling selera sekali. Dia nak hak tu lah, balik rokok. Tu dia kata, ni memang paling selera, dia kata. Tak ada lah umur kita, umur mana nak makan. Malam lagi lah, bila dapat saya tuan-tuan ada makan, aku makan. Tengok dia semangat angkat nasi, saya raih, tak apa. Saya malam bukan makan sangat, tapi tak apa, saya makan untuk raih tuan-tuan. Tak ada hal. Imam Ghazali kata, makan kerana kamu akan memberi pahala kepada orang yang menyediakan makan. So saya nak bagi pahala siapa yang masak malam ni, siapa yang nasi. Rokok tak ada, aku tak isap rokok. Dengan uluk-uluk rokok terajang lagi. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Yang kedua, bila kata musafir, dia mesti ada tujuan. Nak pergi mana Ustaz? Pergi Masjid Mutmainnah, ke Taman Burung tu. Tengok weh, tak pernah main dah. Tengok weh ada Taman Burung tu. Lalu je lah, ikut je lah weh. Ada tujuan. Mana tujuan kita? Akhirat. Sebelum akhirat, mati. Ndak ke malakul maut ambil kita dalam keadaan kita tak bersedia? Taubat tidak, amalan tak ke mana, dosa bertimbun-timbun, berlagak, angkuh, rasa diri hebat, main malaikat mau rentak, habis. Mana tujuan? Akhirat. Mesti ada tujuan. Aku tak ada dah, aku nak jumpa akhirat, aku akan pergi akhirat, aku mesti ke sana. Sebelum ke sana, aku akan disimpan dulu, aku akan direhatkan 6 kaki ke bawah. Allahu Akbar. Tinggal seorang-seorang, tinggal seorang-seorang. Maka musafir ketiga, sifat musafir yang ketiga, mesti bawa bekal. Mesti ada bekalan. Saya bawa bekal duit sikit dalam wallet. Kalau nak berhenti minum, beli 100 plus ke apa, betul tak payah dah, ada dah RFID kita, potong siap.
Ada bekal. Kalau nak beli roti ke apa ke, ada bekal. Bila kata musafir, mesti bawa bekal. Itulah amalan. Hak kita main malam ni, hak yang kenduri, yang keluar duit, yang masak semua, yang berzikir, solat, semua itu amalan untuk bawa jumpa Allah di negeri akhirat. Tak ada bekal nak jadi apa kita. Itu yang saya teringat. Saya pernah sebut, saya teringat ucapan almarhum Ustaz Ismail Qamus. Keluarga saya rapat dengan arwah. Kami rapat. Bahkan anak-anak pun nama arwah yang bagi. Arwah Ustaz Ismail Qamus pernah sebut, dia kata, janganlah kamu bila dah mati nanti, janganlah kamu ni mengharapkan sangat orang lain. Jangan. Kata Ustaz Ismail, kamu arwah, kamu benalah amalmu sendiri. Sebab dia kata, lama mana orang nak ingat kita? Orang akan lupa. Maaf sebutlah, jujur, siapa ingat lagi arwah Tok Goji Salesi? Berapa tahun dah meninggal? 3-4 tahun. Kita lupa dah, tak ingat. Sebab kita ada tanggungjawab, kita ada anak isteri kita nak urus, kita ada dunia yang kita bermain dengannya. Kadang-kadang kita lupa. Bini mati, laki mati, laki mati. Lama mana bini nak bersedih? Iddah arba'ata asyurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. Okey, itu iddah bagi kematian suami. Habis 4 bulan 10 hari, dia mula cari kedai karan rambut. Dia mula. Lepas tu carilah. Yalah, tak adalah salah nak kahwin-kahwin lah. Sebelah dia pula duduk rumah kembar. Duda pula dah mati bini 10 tahun. Duda ni dia mengaji. Dia tahu dalam iddah kematian suami, si duda ni dia boleh husya perempuan ni. Boleh, Islam benarkan. Tapi jangan cakap lucah. Allah bagi min khithbatin nisa'i aw aknantum anfusakum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'idunna illa qawlan ma'rufa. Dalam suratul Baqarah juzuk 2, Allah izinkan kalau dia kematian suami, si lelaki ni bolehlah, bukanlah cakap lucah. Contoh, dua-dua bini tu kena pergi kerja, dia kena pergi pejabat. Walaupun dalam iddah dia kena pergi, sebab itu kerja dia pergi pejabat. Isi minyak, ulama kata kalau dia dalam iddah, dia isi minyak, hendaklah dia isi tangki tu penuh. Jangan dia, sebab apa penuh? Supaya dia tak keluar dah lagi nanti. 3-4 hari kan isi pula, seminggu kan isi pula. Punya nak jaga iddah, dengan nak merayau-rayau tak ketahuan. Groceries, barang-barang dapur, kalau dia boleh minta tolong orang, minta tolong. Kalau tak ada sangat orang nak beli sayur, garam apa untuk dia kena pi patah balik rumah cepat. So dia kena pi kerja. Dia pun keluar. Kebetulan dia keluar, duda ni pun keluar. Ni cerita hukum. Duda kata, Cik Joya, maaflah aku ada nama Cik Joya. Cik Joya, janganlah. Waktu tu kawan baru edah 2 bulan. Yang jantan ni nak masuk jarum. Islam Islam bagi tak? Bagi. Syarat edah mati laki. Jangan edah mati cerai hidup. Yang tu kayu sampai. Tok laki dia ada lagi buat tok laki nak rojok. Ni edah mati, cerai berpisah, mati, cerai mati. Kata Cik Joya, ya Encik Ahmad, contohlah aku ada Encik Ahmad. Ya Cik Ahmad, kita beginilah, kullun nafsin za'iqatul maut. Cik Mat baca Quran. Malam tu baru Cik Mat hafal ayat. Ayat tu dia hafal malam tu. Dia nak pukul perempuan ni sekali. Dia tengok dah time berapa keluar.
Kita lagu ni lah Cik Joya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa mesti mati Cik Joya. Barang yang kenang jangan dilepas dah. Barang yang lepas jangan dikenang terbalik pula. Barang yang lepas jangan dikenang Cik Joya. Hoi. Life must goes on. Dia cakap orang putih. Dia cakap orang putih. Life must goes on. Dia kata. Yang Cik Joya dengar malu-malu. Cik Joya tahu dah. Cik Joya pun tersipu-sipu masuk dalam kereta. Cik Mat pun dia tak lepas bagi tu. Dia tarik tali juga. Dia pandai. Jantan. Kan? Kena minggu depan dia masuk. Lama ni habis dah nikah. Islam benarkan iddah bercerai mati, Islam bagi. Tapi jangan ucapan lucah. Allah kata qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Laki tu bagi signal macam dia ndaklah kat Joya tu. Tapi syarat mati laki dia, jangan hidup dia bawa kayu laki dia, mana ada hati usah-usah tu. Dia pelangkung tam belakang, kawan nak rojok balik. Jangan cari pasal. Kawinlah dengan laki ni, dengan si mat rumah sebelah. Bawalah kereta pergi ziarah kubur. Ziarah kubur laki dia. Kata bang jom ziarah. Boleh. Cik Mat ni sudah bawa kereta arwah ni. Bawa pi. Arwah tengok cilakui kata kereta aku. Arwah kata cilakui dia pakai kereta aku. Kawan nak nikah dah. Tak ada kereta lain dia nak bawa. Marah arwah. Tengok kawan tu main pakai kereta dia pula. Ni arwah Ustaz Ismail Qamu Haba. Hang jangan harap orang lain. Lama mana anak nak teriak, silat-silat dia bergaduh harta pusaka mampus kita. Lama mana bini nak sedih. Lama mana laki lagi lah tak ada iddah. Ninggal hari ni, besok teriak, lusa bini baru. Dia tak ada iddah. Gaduh apa hukum ada kat kami jantan. Sabarlah Ustaz. Lojoh kan. Islam dia ajar undang-undang ini. So kita musafir ada bekal. Bekal apa? Amal soleh. Buat sebanyak mungkin. Ustaz supaya kamu arwah kata jangan harap orang lain. Takut dia lupa kat kita. Ya, ada sedekah jariah, ada doa anak yang soleh, ada ilmu yang manfaat. Kan Nabi sebut 3 ni akan tolong kita. Betul. Tapi dalam konteks manusia nak ingat kita, itu maksud Ustaz Arwah Ismail Qamus. Muslimin muslimat, last sekali mana abang terus lah 9.20 lah, lagi sejuk nasi. Tak boleh. Empat pun lapar dah. Kan tahu sangat lah. Tengok muka mata tu dah semacam lapar dah tu. Kita nak sebut apa? Last sekali tu saya cakap banyak. Solat. Muslimin muslimat. Saya nak sebut bagaimana bahayanya bila meninggalkan solat. Mudah. Kita tinggal solat ni mudah. Mudah sangat. Tak semayang Jumaat jantan ni cukup mudah. Sibuk waktu tu lah nak beli kasut sekolah anak waktu Jumaat. Si jantan ni mudah tinggal solat. Berapa ramai yang tak sembahyang. Ditanyalah kalau nak buat kajian. Allah berfirman ayat 43, 44, 45 Surah Al-Muddathir. Allah berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Allah cerita di antara nikmat ahli syurga ialah ahli syurga boleh berjalan-jalan menuju ke neraka dan melihat ahli neraka kena seksa. Lalu Allah cerita di penghujung Al-Muddathir,
43, 44. Ketika ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka saqar? Ahli syurga boleh tengok ahli neraka tak boleh nampak ahli syurga. Ini kata ulama. So ahli neraka dengar suara ahli syurga. Ahli syurga tanya, masalakakum fi saqar, kenapa masuk neraka saqar? Qalu, ahli neraka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tak semayang. Tolong muslimin muslimat, pegang pada satu lagi ayat 40 surah Ibrahim, Rabbij'alni muqimas salati wa min zurriyati, dan berdoalah Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang, wa min zurriyati, dan zuriat keturunan aku. Ingat, Nabi Ibrahim sebut, aku semayang, zuriat keturunan aku semayang. Saya, tuan-tuan muslimat, semayang. Anak macam mana? Cucu macam mana? Cicit macam mana? Kena ambil peduli sebab zuriat kita. Jangan syok seorang. Jangan syok seorang kita pergi masjid, kita seorang nak masuk syurga, yang anak tak semayang. Tolong tuan-tuan muslimin muslimat, tengok sama generasi anak-anak keturunan kita. Nabi aja sab'a sinin, 7 tahun tolong suruh anak solat. 7 tahun. Muru auladakum, perintahkan anak-anak solat pada usia 7. 7 tu dia dah tahu dah wudu, dia lepas dah Fatihah, walaupun semayang dia main-main tak apa. Macam terawih kan, 7 tahun terawih, dia main semayang terawih tu waktu witir yang terakhir. 20 rakaat terawih tu dia kat belakang kena cendol dengan kawan dia. Dia main masuk bila? Witir yang last. Tu pun dia main sondoi kepala, terus sujud. Tak mudah. Supaya nanti dia digelar orang yang solat terawih. Wahai cendol dah habis, ada tiba kat belakang dengan kuih buka puasa dia selesai, menyimbang terus, main mercun pula. Mercun kan lulus dah boleh main dah, ambil mercun pula. Tuan-tuan, betul tu cara semayang dia. 7 tahun baca Fatihah pun lebih kurang. Tu imam. Tuan-tuan muslimat, tengok tak gambar yang viral dalam Facebook, budak-budak pasti semayang. Budak pasti pakai baju hijau apa semua. Tengok imam dia tu sengit punting kat mulut. Tu imam isap punting ni. Tu budak pasti tu 6 tahun India. Yang makmum belakang warak ham tegok lah tu imam tu pakai puntin. Sembayang baca Fatihah lagu mana puntin. Tu imam umur 6 tahun, tu imam 60 rokok. Bukan puntin lah. Tu cara dia pas sembayang tak apa. Fatihahnya lebih kurang tak apa. Dia belum balik. Dia mumayyiz. Dia belum balik. Dia baru mumayyiz. Boleh differentiate mana nasi, mana najis. Contoh, dia tahu ni nasi ayam, ni tai ayam. Ayam juga, ni nasi, ni tai. Dia tahu. Itu mumayyiz. Balik 7 tahun balik apa laki. Mau 15, mau 14, dia buat pelik bangkit tidur. Dia kena mandi ya. Lepas tu suara dia garau. Itu dia lah tu. Perempuan mungkin dia awal lagi. Itu sifat dia. Nak sebut apa? Nak sebut 7 tahun semayang. Nabi suruh dah. Kenalkan dia, inilah solat. Kenalkan dia, ni hang kena baca Fatihah elok-elok. Budak-budak pasti tadi kan insya-Allah dia lancar Fatihah. Kita buat ke tidak?
Muslimin muslimat, ibu ayah, muhasabah. Sampai Nabi kata 10 tahun dia tak semayang, fayadribu, daraba, pukul yang tidak menyakitkan. Ambil rotan, peringat dia, 10 tahun tak semayang lah, ayah pukul ya, jangan bagi sakit, lebam-lebam, dah peringat dia. 10 tahun dia dah balik belum jantan? Belum mentui, belum 10 tahun belum. Tapi Nabi kata pukul, sebab nak sebut besarnya solat. Sampai Nabi kena tembus 7 petala langit menghadap Allah, ambil semayang. Jangan ingat pula Allah kat langit. Jangan kona ke situ pula. Jangan duk kata lagu tu Allah kat langit. Akidah kita Allah tidak bertempat. Menghadap Allah, terima semayang 50, diskaun tinggal 5. 9 kali diskaun. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, nampak apa? Tersemayang berapa? 50. Nabi Musa kata, umat aku badan besar antara. Nabi Musa badan besar, sesuai nak lawan Fir'aun. Umat aku badan besar, umat hang badan cemetot. Nabi Musa abak, umat hang badan kecil. Ni 50 ni pakai mampus macam tu lah. Sampai jumpa Allah. Jumpa kerat 5, tinggal 45, kerat. Tanya lagi, pi lagi sampai tinggal 5. 5 tu Nabi Musa kata, pi lagi. 5 ni pun umat hang fail, gagal. Betul Nabi Musa abang. Ada yang tak cukup semayang, dia kira semayang sudah maghrib dengan isyak, subuh tak semayang. Jari hang 5 lah, hang kerat 3, tengok tinggal 2. Jadi apa hidup hang? Nabi Musa kata, pi. Oi, Nabi kata, aku malu cukup 5. Tu yang ada mangkuk, dia kata Nabi malu tak bertempat. Dia kata patut Nabi mu naik sekali lagi, kerat, terus tak semayang. Dia nak yang tu, diskaun 5, pipi tinggal kosong, lega dia kata. Dia kata Nabi silap, malu tak tempat dia kata. Orang ajaknya Melayu. Tuan-tuan, muslimin muslimat, tolong jaga solat. Tolong. Kita lelaki ni jangan tinggal masjid solat berjamaah. Termasuklah surau ke, madrasah ke, musola. Muslimat paling elok semayang di rumah. Nabi kata, kita di sini. Tetapi kalau muslimat datang ke masjid dengan tiada fitnah, no hal. Islam benarkan. Sebab isteri Saidina Umar nama Rahmah. Isteri Saidina Umar solat berjemaah maghrib isyak di Masjid Nabawi. Waktu tu Umar khalifah. Boleh, syarat dia minta izin suami dia. Dan dalam hukum, kalau suami tak bagi izin, isteri nak pergi masjid solat berjemaah dengan adalah kawan-kawan perempuan dia yang siqah, yang boleh melindungi dia daripada fitnah. Dia kata, bang, malam ni saya nak solat maghrib di masjid, ada baca Yasin, boleh bang? Dia kena minta izin. Muslimat laki Yasin apa, aku nama Yasin dah hang nak baca Yasin, orang tengok aku ni Yasin, ambil duk balik rokok. Kurang ajar punya laki. Mengikut hukum, laki berdosa. Laki berdosa kata ulama, sebab tak bagi izin isteri ke masjid. Boleh minta, elok-elok hang di rumah, tapi hang nak main masjid, no problem. Sebab isteri Sayyidina Umar pun berjemaah di Masjid Nabawi. Waktu tu Umar khalifah. Umar, tuan-tuan, silap dia buah penerajang Umar. Tapi kenapa dia biarkan isteri dia? Sebab isteri dia minta izin. Itu hukum, boleh. Tu dia duduk. Kita tak payah nak minta izin. Minta izin siapa? Mai semayang berjemaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jangan tinggal jemaah, kerana ia cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Last 2 kali lah 9.5 lah. Ini lah sungguh. Tuan-tuan, muslimin muslimat, nak sebut
jadilah seperti Abu Bakrin As-Siddiq. Inilah dia hari Abu Bakrin dapat pangkat As-Siddiq. Di hari itulah, di pagi itu, baca Sahih Al-Bukhari, di pagi itulah Nabi dihijir Ismail, dikelilingi oleh Abu Jahal dan pemuka-pemuka Quraisy. Mereka ketawakan Nabi, mereka gelakkan Nabi. Ni dia kata Muhammad, dia kata dia bergerak daripada sini sampai Palestin, dia naik langit, dia balik pagi ni. Kah Abu Jahal gelak sambil balik rokok. Abu Bakrin berkata kepada mereka, kalau orang inilah yang cakap. Abu Bakrin tak tengok Isra Mi'raj macam kita tak tengok. Mana dah Abu Bakrin tengok? Walau dia paling rapat dengan Nabi, Allah tak bagi, tak layak. Nabi yang layak, alam malakut. Kita tak layak. Abu Bakrin kata, orang ini dia naik langit, dia keluar langit, dia masuk bumi, dia keluar balik, aku percaya. Inilah kita. Apa saja Quran sebut, akal duduk belakang, wahyu depan. Jangan duk lagu mana jangan. Islam bukan main lagu, Islam keyakinan, Islam kepuatan. Islam adalah satu bentuk kesetiaan tanpa berbelah bagi. Apa saja Quran sebut, terima. Apa saja Nabi sebut, percaya. Selamatlah kita di akhirat. Selamatlah ketika seorang-seorang dalam kubur, pusing kanan tanah, kiri tanah, nak pergi mana? Mana ada jubah, mana ada baju kelawar, tak ada dah. Kain kapan, buah kapas kat hidung, buah kapas kat telinga. Baju kelawar pun tak sudi, terompah pun apa, tak, 5 duit pun tak bawa. Jangan duk belagak hidup. Ingat rumah Allah, ingat masjid, ingat apa Tuan Pengerusi sebut, sumbangan ke masjid. Itu Nabi tengok. Orang yang mengetam tanaman kan, tak berhenti pahala dia, tak putih-putih, ketam tumbuh. Jibril kata, ni dia orang yang suka sedekah, infak sabilillah. Tuan Pengerusi umum tadi dengan toiletnya, dengan apanya, kita bantu sama-sama. Takat mana kita mampu. Muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati pertemuan kita pada malam ini, dan itulah yang mampu saya sampaikan. Sebab saya selalu sebut, saya tak mampu nak hurai kerana ia terlalu panjang, banyak sangat. Allah, apa yang Nabi tengok tu tak mampu kita nak hurai, terlalu banyak. Sikit-sikitlah saya sebut tadi, dunia, solat dan sebagainya. Moga Allah memberi kita kefahaman bahawa hidup kita hanyalah sebentar saja. Tak lama kita akan pergi jumpa Allah. Tak lama kita nak jumpa dah mungkar wa nakir. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, kita nak jumpa mungkar wa nakir yang Nabi kata kulit matanya biru, wajahnya berwarna hitam, suaranya seperti halilintar kilat. Itulah mungkar wa nakir. Kulit hitam, mata biru. Lawa ke? Lawa ke? Kawan-kawan saya, Mak Saleh, saya belajar dulu, kulit putih, mata biru. Rasa nak balik Malaysia tu, rasa nak cabut biji mata dia bawah tu. Waktu kita nak berpisah, inilah kawan-kawan kita mengaji sekali, shake hand, peluk apa semua, teriak pun ada. Kawan baik Mak Saleh apa semua, rasa nak cabut biji mata bawa balik Malaysia. Tak boleh. Punya lawa, kulit putih, mata biru, mungkar wa nakir, kulit hitam, mata biru. Lawa terang. Bayang, kulit hitam legam, mata biru. Kau tak lari apa? Tu Nabi sebut, itulah mungkar wa nakir. Semua kita akan jumpa. Saya, tuan-tuan muslimat, kita akan jumpa. Ma rabbuka, man nabiyuka. Kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Mengembara ke Alam Barzakh, ada orang seminggu tak lepas jawab. Nak sebut Allahu Rabbi tu seminggu tak lepas. Ada orang sebulan, kata Imam As-Suyuti, tak lepas nak habaq ma rabbuka, nak kata Allahu Rabbi tu tak lepas seminggu, sebulan. Oh, takut. Ada orang sepantas kilat, ma rabbuka, Allahu Rabbi, man nabiyuka, Muhammad Nabi. Laju
maka ditidurkan dia seperti pengantin, dibukakan bauan syurga masuk dalam kuburnya dan dihamparkan untuknya hamparan daripada syurga. Ini alam barzah, no? Kita tak nampak di dalam. Moga-moga itulah yang kita dapat. Kita, anak isteri kita, ibu ayah kita, keturunan kita, semua nanti berhimpun di dalam syurga yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.